Yeah, so very good afternoon again. Today we're going to cover the present value in the time value of money. Okay, this is what we discussed before. It's about the future value. So if it happened more than once in a year, you have to divide according to the question. For example, if it's semi-annual, just divide by 2. Okay. Quarterly, I mean that 4 times in a year, divide by 4. Okay. And if it happen monthly, okay, 12 months in a year, divide by 12. Right. Okay, kalau ianya berlaku lebih daripada sekali dalam tempoh setahun, di dalam soalan dia akan dinyatakan sama ada semi-annual ataupun quarterly ataupun monthly. Kalau semi-annual, 2 kali berlaku dalam setahun, okay, bahagikan dengan 2. Kalau quarterly, dia punya berlaku 4 kali dalam setahun, okay, bahagikan dengan 4. Kalau ianya berlaku setiap bulan, okay, secara bulanan, bahagikan dengan 12. Sebab 12 bulan dalam tempoh setahun. Okey, ada soalan? Itu yang kita dah cover minggu lepas lah. Okay. Dan satu lagi pengumuman. Okay. Hari Selasa. Okay. Hari Selasa akan ada satu kuis. Kuis yang pertama. Okay. Ini bermula pada pukul 9 pagi. Dan berakhir pada pukul 10 malam. 9:59 minit malam. Okay. So, cover chapter 1, 2 dan 3 ni lah. Alright, kalau kita masih ingat, kalau kita masih ingat, proses present value dan juga future value. Right? Kalau ianya di sini present value, okay, di sini future value, apakah nama proses daripada present value untuk mendapatkan future value? Apakah nama prosesnya? Investment. Okay. Ini nama dia compounding. Okay. Okay. Compounding. Okay. Proses daripada future value untuk mendapatkan present value. Ini yang akan kita lihat hari ini lah. Apa nama prosesnya? Okay. Namanya adalah discounting. Okay, ingat proses daripada present value untuk mendapatkan nilainya, kita dah lihat hari itu, kita namakan ianya proses compounding. Okay. Pengkompaunan. Compounding. Dan jika proses future value ke arah present value, kita panggil dia discounting. Okay. Discounting. Okey, ada soalan sikit tu? Tak ada. So far, okay. Alright.
Okay, present value is the current value of the future sum. Present value here is the future value current sum. Okay. Kita nak dapatkan proses diberi future value, berapakah nilai present value? Kita perlu cari nilai present value. Okay, proses ini macam saya cakap tadi, ianya dipanggil sebagai proses discounting. Finding present value is called discounting and can be calculated by using this equation. Okay, seperti yang tunjukkan, present value adalah future value, okay, future value di sini one plus I. Okay. 1 plus I. Power of N. Boleh nampak ni? Future value 1 plus I power of N. Atau you nak tulis dalam bentuk sebaris di dalam calculator, boleh tulis future value 1 plus I power of negative N. Okay. Kalau kita bawakan dia ke atas, kita akan nampak future value 1 plus I negative. Doktor tak dengar, tak dengar. Macam ni boleh dengar? Boleh saya, boleh. Okay, if you want to use a table, you can use these equations. Okay, PV, present value, future value. Kita kena lihat table present value interest factor annuity. Oh sorry, present value interest factor. Okay, ataupun nilai ini kita panggil dia adalah discounting factor. Okay, nilai pembawah ini kita panggil dia discounting factor. Alright, contohnya, what is the present value of 800 to be received 10 years from today if our discount rate is 10%? Okay, kalau kita buat okay, kalau kita buat
kita panggil ini kita panggil timeline. Okay. Ini kita panggil timeline ataupun garis masa. Okay. Ini kita panggil timeline atau garis masa. Maksudnya, jika diberi seperti contoh di dalam slide itu, jika diberi di sini 800 dengan kadar faedah discount rate 10% di sini, berapakah nilai pada hari ini? Berapakah nilai pada hari ini? Okay. 10 tahun. Di sini adalah 10 tahun. Berapakah nilai pada tahun kosong? Okay. Berapakah nilai pada tahun kosong? Ini kita panggil dia timeline ataupun garis masa. This is the timeline. If given 800 in the 10 years with the discount rate 10%, how much the value today? What's the value today? Okay, this is what we call diagram ataupun we pictures the questions. Okay, so melalui pengiraan, cuba buat calculation. Cuba tekan calculator anda. So formulanya tadi adalah present value, kita nak cari present value, future value 1 plus I power of n. Okay, so future value 800 here, 800, 1 plus I here is 10%, power of 10. So dapat tak nilai 308.43 ataupun melalui table. Okay, melalui table kita bahagikan ataupun kita cari nilai dia 10% untuk 10 tahun. Okay, 10% untuk 10 tahun. Sekejap, ya. Okay, nampak di sini table dia. Table boleh nampak? Okay, pergi ke future value. Oh sorry, mana dia? Present value. Sorry. Future value, present value. Present value. Okay. Pergi ke present value sini. 10% dan juga 10 tahun. Anda akan dapat di sini 0.3855. Okay. Anda nampak sini kan? 10% and 10 years 0.3855. Make sure this is the correct table use present value interest factor, PVIF. Okay, semua boleh dapat? Cuba buat pengiraan. Ada siapa yang tak dapat? Alright. Okay, we go to the next slide.
cuba carikan 10,000 to be received akan diterima 10 tahun daripada sekarang if our discount rate 5, 10 and 20. Okay. Dapatkan nilai hari ini. Cuba buat. Benda ni kena buat. Kalau tak, you akan miss the concept. Right? Di sini 10,000. Okay. Berapakah nilai di sini? Jika kadar faedahnya adalah 5, 10 dan 20%. Okay. Berapakah nilainya di sini? Cuba buat. 5 minit. Okey, yang pertama Luqman berapa persen tu? 5%. Okey, yang pertama, okey. Thank you Luqman, thank you Yap. Jia, Yazid. Siapa lagi? Ihsan. Fahana. Alright, semua dapat? Okey, Pang. Thank you. Okey, for B. Sekarang kita buat B. 10%. Okay, Fahana, okay, good. Jia, good. Angeline, okay, good. Fatiah also. Lain? Afiq, okay. Alisa, Fatiha, okay. Alright, thank you very much. Bagus, semua dah pandai. Afif tak dapat. Okay. So, Afif tengok yang, okay, katakan kita buat 10%. Okay, now 10%. Now 10%. Present value 10,000. 1 plus 10, sorry, 10%. Okay, kita guna yang 10%. Kuasa 10 di situ. Okay. 10,000, 1 plus I, 1 plus 10% in power of 10. Cuba buat calculation. Tak dapat. Sometimes student didn't know how to use in power. Okay. Kadang-kadang pelajar tak tahu macam mana nak guna calculator. That is the problem. Okay. Okay. Tekan kuasa 10. Okay. Sekejap lagi nanti kita akan jumpa macam-macam kuasa 10, kuasa 20, kuasa 100 dan sebagainya. Afif, okey? Atau di calculator you all boleh tulis present value 10,000 1 plus I negative 10. 1 plus 10%, ataupun anda boleh tulis sini 1.10. Okay. 1 plus 10% is 1.10. Negative 10.
Afif okey? Dapat Afif? Okey, kalau anda boleh tulis sebaris ya. Okey, anda boleh tulis sebaris 10,000 1.10 in power of negative n. Negative 10. Okay, now okay, good Afif. Then 20%. Kita tengok yang 20% pula. 20%. 1615. 06. Sakinah bagus, Izzah pun bagus. Tasnim, alright. Ashvinita bagus, Nurliana bagus. Okay. Alright, semua dah pandai? Okay, sekarang we have covered the future value last week, and today is the present value. Okay. Alright, next, Afiq, the audience good? Okay. What is the present value of investment that yield 300 to be received in 2 years and 450 to be received in 8 years if the discount rate is 5%? Okay, sekarang kita di sini tersebut uneven cash flow. Okay, uneven cash flow. Okay, di sini kita sebut uneven cash flow. Kalau kita transform into timeline, macam mana gambaran dia? Kalau kita transform dalam bentuk timeline, bagaimana keadaannya? Okay, satu kita terima dia dalam tempoh 2 years, and the another one is 8 years. Okay, cuba transform dalam bentuk timeline. This is timeline. This is 8 years. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Right? Okay. Ini gambaran dia punya timeline. Okay. Satunya adalah 8%. Sorry. 8 years here. 8 years. Berapa? 450. Okay. And the one is 2 years. 300. Okay. Ini kadar faedahnya kedua-duanya adalah 5%. Okay. Kedua-duanya adalah 5%. Berapa nilainya pada hari ini? Okay. Ini satu. Berapa nilainya pada tahun kosong? Okey. Kemudian anda akan tambah di sini. Anda akan dapat jumlahnya di sini. Okey. Ini gambaran dalam bentuk garis masa. Okey, dalam bentuk garis masa anda akan nampak seperti ini. Okey. 300 dengan kadar faedah 5%, 300 dan tempoh 2 tahun, berapa nilainya di sini? Dan 450 5%, berapa nilainya di sini? Anda akan dapat figure number 1, figure number 2, anda tambahkan, anda akan dapat nilainya di sini. Sebab dia
sebab nilainya tak sama. Dia kita sebut di sini uneven. Okay? Kita sebut ini uneven. Dia nilainya kalau sama semua kita sebut even. Okay? Kalau nilainya semua sama, katakan 300, 300, 300, 300, 300, dia disebut even cash flow. Sekarang nilainya tak sama. Okay? Nilainya tak sama, di sini 300, di sini 450. Di sini akan dapat satu nilai, di sini akan dapat di another value, and you have to add both of them, and you will receive or you will know what is the present value in the year 0. Right? Okay. Buat kaedah yang sama tadi. Contoh yang ditunjukkan ini adalah menggunakan table. Okay. Contoh yang ditunjukkan ini menggunakan table. Anda ada option sama ada nak guna table atau nak guna calculation atau calculator. Alright, ada siapa-siapa yang tak dapat nilai ni? 576.75. Semua dapat? Cuba buat pengeraan. Ya, kena guna satu 8 tahun, satu lagi 2 tahun. Okay. Tapi kedua-duanya menggunakan 5% discount rate. Kenapa kena tambah, Doktor? Dia kena tambah lah sebab ni satu nilai lain. Ini nilai lain. Dia kena tambah. Okay. Supaya kita dapat nilainya di sini. Okay. Nilainya lain-lain, tempoh masanya juga lain-lain. Okay, kalau kita tengok di katakan kita tengok di timeline di sini. Okay, katakan kita tengok timeline di sini. Present value interest factor ya. PVIF 5%. 1-2 tahun. Okay. Ini 2 tahun. Dan satu lagi adalah 8 tahun. 5%, 8 years. 6768. Anda akan dapat nilai di sini lah. Okay, ada dua nilai di sini. Okay, siapa dah dapat? Ada masalah? Alright. Seperti yang saya sebut sebelum ini. Okay, di sini cuba lihat. Di sini kita menggunakan 3 decimal point. Okay, no problem. As long as you dapat di sini 576 point something here, it doesn't matter. Okay. If you use the formula here, the accuracy is high. Okay. Kalau you menggunakan calculator, nilainya lebih accurate. Okay. Lebih tepat. Okay. Anda akan dapat lebih kurang macam ni lah. Okay. 576.75, 576.68, 576.67. It doesn't matter. It's okay. Alright. Okay. Now try this one. Okay, try this one.
what is the present value of the investment that yield 500 to be received in 3 years and 750 to be received in 5 years in the discount rate, if the discount rate 5%. And the second one, what is the present value investment 1,000 received in 2 years and 2,500 to be received in 4 years if the discount rate 6%. Okay, jap. Kita pergi yang number one. Okay, number one. Alright, thank you very much. Lukman, Farhana, Angeline. Zicheng. Okay, semua betul? 1019.5653. Okay. 1019.5657. Okay. To share. Thank you very much. Okay, good. All right, the second one. Exercise number 2. 1,000 2 years and 2,500 4 years with the discount rate 6%. What is the answer? Okay, Yazid, good. Nuliana, good. Angeline, Yong Kang, bagus. Okay. Alright, siapa tak dapat angkat tangan? Ihsan. Siapa lagi tak dapat? Sekejap, San. Zicheng, thank you very much. Ihsan tengok jawapannya itu adalah 2870.23. Siapa tak dapat lagi angkat tangan? Tak ada? Okey, San, tengok sini, San. Sekejap, Kesian, San. Tu kesian saya tu. Aisyah, Ihsan, oh, you boleh angkat tangan guna video. Guna tu. Anda boleh guna apa itu dia panggil ya? Anda boleh raise your hand guna Webex. Guna apa dia panggil situ, emoji ya? Bukan emoji, tak boleh guna di sini. Alright, question number 2. Okay. 1,000 berapa tahun? Sekejap. Okay. Di sini dia punya timeline. This is timeline. Okay. This is 4 years. Okay. This is 4 years. And this is 2 years. Okay. Ini tahun dia. Boleh nampak And dia punya discount rate is 6%. Dia punya discount rate 6%. This is 4 years, 2 years, and year 0 here. Okay. Year 0 here. Number 1, 1,000. Di sini 1,000. And di sini 2,000. Betul ke? Oh, sorry. Di sini 1,000. This is 2,500. Okay.
dia kalau you buat timeline, ini kedudukan dia. Okay, ini kedudukan dia. This is 1000 and bring back to the year 0 and 2500 bring back to the year 0. Oh, sorry. Okay, the formula is 1000, okay. 1000 ini 1.06 power of 2. Okay, you akan dapat di sini nilainya. And the second one is 2500. Okay, 2500 over 1.06. Di sini year 4. 4 years. Okay. Ini kuasa 2, ini kuasa 4. Okay, ini kuasa 2, ini kuasa 4. You akan dapat, di sini dapat apa? Di sini you dapat 889.99. 890. Ah, 890. Okay, lebih kurang kan? Di sini you akan dapat berapa? 19. Berapa San? 80. 1980. Point 23. 23. So, you akan dapat nilai dia tambah sini. Okay, tambah sini you akan dapat 2870.23. Okay, San, nampak San? Okay, you akan dapat sini 2870. Ini dia punya gambaran keseluruhannya. Ini 1, ini nombor 2. okey dapat doktor. Itu ini nombor 2. Nampak Berjaya. Okay, bagus. Okay, just a bit reminder. Now kita punya laluan, kita punya path, bit by bit going to be complicated. Okay, dia akan semakin berat lah, semakin berat. Okay, jadi jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan ni macam satu gerabak kereta api, dia akan tertinggal seterusnya. Alright, number 3. Sebelum tu, kejap. Saja nak kita balik kepada soalan tadi. Okay, back to the previous one. This question. I want to check your understanding. Okay. Katakan kita buat ini yang di atas ni adalah sekejap di mana dia? Okey, kita buat ini alamak. Okay, kita buat ini semi-annual. Okay. Dan kita buat ini quarterly. Okey, saja nak test kita punya pemahaman. Okay. Cuba buat soalan. Soalan nombor 1 kita buat semi-annually. Okay. The second one is quarterly. Sama ada you all faham atau tak faham. Semi-annual, twice a year. Okay. Semi-annual is twice a year. Maknanya every 6 months discounted and another 6 months discounted. Okay. The second one is quarterly, meaning that 4 times in a year, every 3 months.
Okay. 3 month, 3 month, 3 month, and 3 month. Okay. Tahun ada 12 bulan. Okay, berapa jumlahnya? Just wanted to check your knowledge. What is the problem here? Kanan tengok sini, apa masalahnya? The first one, the problem number 1 and question number 1, you cannot use table. Because semi-annual, 5% over 2, 2.5%, you cannot use table. Begitu juga dengan 6%, 6%. 6% bagi 4. 6 bagi 4, 1.5%. You cannot use table. You have to answer settle it using calculator only. Kiranya yang semi tu kena bagi dengan 6 lah. Quarter bagi dengan 4 kan? Semi kena bahagi dengan 2. 6 bulan, 6 bulan. Okay. 2 kali 6 bulan tau. Semi annual bahagi dengan 2. Okey, faham. Okay. Yang quarter tu bagi dengan 3. Bagi 4. Quarter bagi 4. Maknanya setiap 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kalau monthly bahagi 12. Sebab setahun ada 12 bulan. Okay. Okay, cuba buat. Benda ni kena buat. Kalau you tak buat, nanti you tak akan faham. Okay. Guna calculator. Okay. Ini year 0, ini 12. Okay. Setahun ada 12 bulan. Okay. Setahun ada 12 bulan. Okay. Ini kita sebut dia semi-annual. Okay. 6 bulan yang pertama. Okay. 1. Ini 1, 2. Ini kita sebut dia semi-annual. Okay. This is the semi-annual. Kalau quarterly, okay, kalau quarterly, sini 3, 6, 9, 12. Okay. Ini quarterly. Ini semi-annual. Semi-annual. Ini quarterly. Dia ada 4. Okay. Maknanya sini 1, 2, 3, 4. Boleh nampak? Okay. Maka di sini adalah monthly. Monthly 12 lah. Okay. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Okay. Ini monthly. Maknanya setiap bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah monthly. Okay. Boleh nampak dia punya diagram here? Okay, the answer is coming. Okay, Susha, thank you very much. 1017.05 for the semi-annual. Okay, Anis bagus. Susha bagus. Yazid try lagi. Ihsan try.
Lukman try. Okey, cuba tengok yang pertama. Sorry. Di sini adalah 1 0 1 7.05. Okey, sekarang di sini. Quarterly. Cuba kita tengok quarterly pula. Di sini tadi 431.15 plus 585 0.90 equal 21017. So di sini pula adalah 887.71 plus 1970.08 equal to berapa? Siapa ni? Anis? Okay, Anis jawab tu 2857.79. Okay. Anis just give the answer. Alright. Apa dah? Sekejap je. Cuba kira dulu. Okay, are you okay? Isan okay kan? Hello. Semua okay ke? Okay ke tak okay ni? Are you okay, guys? Silap rumus rasa. Guna formula tadi lah. Okay, guna formula tadi. Okay, sementara you nak buat tu, sekali lagi, please check
if you have decided the company, okay, please let me know. Just WhatsApp to me. And number 2, your first quiz schedule on this coming Tuesday. Bermula pada pukul 8 pagi. Okay. Ataupun 9 pagi. Nanti check. Cover chapter 1 to 3. Okay. Soalan multiple choice questions, 20 questions. Just click, and then submit. Right? And the another problem arise in your group assignment if in the annual report show company and group. Okay. Okay, ini saya padam. Sekiranya dalam annual report diberikan 2 kolom macam ni, okay, diberikan 2 kolom macam ni dalam financial statement, kunci kira-kira income statement or cash flow, dia akan letak di sini group, di sini company. Okay. Anda akan nampak macam ni lah. Di sini dia akan letak figure. Ini figure. Okay. Anda akan jumpa figure group. Okay. Figure group nilainya adalah lebih besar. Okay. Berbanding dengan figure company. A bit smaller. Okay. A bit smaller compared to the group figure. Because of what? Syarikat ini mempunyai parents company. Okay. Syarikat ini mempunyai parents company. Misalnya, okay. Misalnya, this is the parent company. Ini kita panggil the group. The group of company, dia ada subsidiary dia. Okay. Dia ada subsidiary 1, subsidiary 2, subsidiary 3, 4. Okay. Syarikat yang anda pilih ini berada di sini. Okay. Syarikat yang anda pilih itu berada di X. Okay. Sedangkan dianya mempunyai anak-anak syarikat yang lain. Okay. Contohnya kalau kita ambil syarikat apa? Okay, Maybank. Okay. Katakan you pilih Maybank. Maybanks. Ni. Okay, you pilih Maybank. Di sini ada Maybank MBB ya, Melayu Merdeka Berhad. Di sini ada Maybank Insurance, Maybank Properties, Maybank Leasing, Maybank Insurance dan sebagainya. Maksudnya di sini ada investment bank, commercial banks, leasing company, factoring company. Okay, di bawah satu payung yang dipanggil a group of companies. Yang you pilih cuma satu syarikat saja di sini. Okay, that's why the figure of group is a huge number, okay, compared to the figure of the company. Okay, jadi pilih, jika anda buat di sini, pilih company. Okay, use figure from company, not group. Okay, bukan ini. Setakat tu boleh faham? Faham. Alright. Dan faham ni, saya tak boleh buat je ke? Alright,
Soalan ni dah selesai? Okey, kita pergi ke bahagian seterusnya. Kita panggil dia annuity. Okey, kita pergi ke seterusnya sikit . Okey, kita pergi seterusnya. Kita panggil dia annuity. So, apa maksud annuity? Maka di sini kita akan jumpa tadi. Kalau anda perasan tadi, kalau anda guna table, anda akan jumpa 4 table. Okay? When using the time value of many table, you're going to see 4 different types of table. Which is number 1, table number 1 is present value. Okay? And the second one is future value interest factor table. Okay? Before this, we use present value interest factor and then present value interest factor table. This is the normal table. Okay? Ini kita panggil dia ordinary table. Okay? Table seterusnya yang akan anda jumpa adalah present value interest factor annuity and future value interest factor annuity. Annuity. Okay. Jadi, annuity ni dia ada dalam present value annuity and future value annuity. Okey, setakat itu dulu. Apa itu annuity? What is the annuity? Okay. An annuity is a series of equal payment for specified numbers of years. Apa itu annuity? Annuity adalah suatu siri pembayaran yang sama untuk suatu tempoh masa yang diketahui. Untuk suatu tempoh masa tertentu. Annuity adalah suatu siri pembayaran untuk suatu tempoh masa tertentu. Maksudnya kita tahu tempoh masanya. Siri tahu kan siri? Siri ni macam suatu episod lah. Kalau you tengok drama Korea, dia ada episod lah. Episod 1, episod 2, episod 3, episod 4, episod 5 dan sebagainya. Okay? Siri kan? Siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, siri 5 dan sebagainya. So, kalau anda tengok timeline yang diberikan ini, ianya memberi gambaran yang lebih mudah. Iaitu, apakah maksud annuity? Annuity adalah satu siri pembayaran yang sama, siri dia ianya berulang-ulang. Okay, dia berulang-ulang dan sama. Okay, satu nombor yang sama berulang-ulang, satu siri pembayaran yang sama berulang-ulang. Okay, berulang-ulang untuk suatu tempoh masa yang kita ketahui. Iaitu selama 4 tahun di sini. Kita dah tahu dah ianya berlaku untuk suatu tempoh 4 tahun. Ada 2 jenis annuity,
iaitu ordinary annuity dan annuity due. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kalau benda annuity ini apply in the real life, agak-agaknya benda satu siri pembayaran sama untuk satu tempoh masa tertentu ini atau annuity ini berlaku di mana? Dalam situasi mana? Okay, please give the example the annuity where we can found the annuity in our real life. Okay. Any idea? Siapa boleh bagi idea? Siapa boleh bagi idea? Pembayaran yang sama untuk satu tempoh masa tertentu. Kalau digunakan prinsip ini dalam kehidupan kita, yang kehidupan sebenar kita, in the real life, di mana anda boleh jumpa situasi begini. Okay. If the annuity apply in our real life, where you can see these situations. Any idea? Alright, bagus. Ianya macam dalam contoh pembayaran pinjaman kenderaan, insurance payment, pencen, sewa rumah dan sebagainya. Bagus. Itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan kita lah, insurans dan sebagainya. Okay. Saya sebut sini pembayaran. Okay. Suatu siri pembayaran yang sama untuk suatu tempoh yang kita ketahui. Misalnya kita buat pinjaman kenderaan tadi kan, car loan. Car loan biasanya 7 tahun, 9 tahun. Maknanya kita dah tahu tempoh masanya 7 tahun, 9 tahun. We know already the numbers of years. Okay, the number of years we know already. 7 years or 9 years. Okay, let's say 9 years car loan. What is the installment pay? What is the installment? Monthly installment. Let's say we buy apa-apalah. We buy MyV. Okay, katakan kita beli MyV. We have to pay to the banks for the 9 years. Every month kita bayar, we pay 500 for the 9 years. Okay, monthly installment dia 9 tahun. Boleh? Apa yang saya ajar, bukan saya ajar lah, saya beritahu pada you all hari tu, ada dua jenis cash flow. Apa yang you nampak di sini adalah cash flow. Ini kita panggil dia cash flow. Okay, 100 is the cash flow. Cash flow ni can be dua. Okay, ada cash inflow, and number two is the cash outflow. Okay, cash flow ada dua bentuk. Sama ada kita pembayaran ini, sama ada pembayaran keluar atau pembayaran masuk. A series of equal payment out or payment in for a specified numbers of years.
Okay. Contoh pembayaran keluar sini tadi adalah car loan. Okay. Car loan maksudnya kita bayar duit keluar. Okay. Cash outflow. Contoh yang diberi tadi juga menarik, iaitu seperti pension payment and apa lagi tadi? Sewa rumah. Okay. Okay. Contoh yang diberi tadi, insurans juga contoh yang bagus. Sewa rumah. Kita panggil house owner, kita sewakan rumah pada orang lain. Maknanya setiap bulan penyewa bayar kepada kita, atau lagi pension apabila kita dah bersara nanti. Okay. Bukan kita lah, saya bersara nanti. Okay. Saya akan dapat bayaran pension setiap bulan. That is the cash inflow. Bayaran sewa rumah, saya ada rumah, saya sewakan. Dan saya bayar, saya terima cash inflow tiap-tiap bulan. Katakan 700, tambah dengan pension saya 1,000. Maknanya saya ada cash inflow 700 tambah 1,000. Yang ada 2 kali maka 1,700 setiap bulan. So it can be cash outflow and cash inflow. Okay, setakat tu ada soalan? Saya ulang. What is the annuity? Annuity is a series of equal payment for a specified numbers of year. Okay. Macam contoh tadi, ini equal. Atau kita panggil dia even cash flow. Kita panggil dia even cash flow. Benda yang saya tunjuk pada you all tadi, okay, kalau ianya tidak sama, katakan di sini 500, di sini 250, di sini 300, di sini 150, kosong. Okay. Ini year, ini year 0, year 1, year 2, year 3, year 4. If the situations like the diagram, like the timeline here, this is not annuity. Okay, this is not annuity. This is what we call uneven cash flow. Uneven cash flow. This is not the annuity. This is uneven cash flow. Macam contoh yang sebelum ni kan, yang kita buat, kita tarik di sini 1, 2, 3, and 4 di sini, dan you buat tadi kan. Okay, tambah dan dapat nilai di sini. Ini kita sebut uneven cash flow. Okay. Kalau cash annuity ataupun kita panggil dia even cash flow. Okay, kita panggil dia even cash flow. Ataupun nama spesifiknya adalah annuity. Annuity must a series of equal payment for a specified time. Okay, for the specified time. We know already the time, and this is the equal payment. So you boleh guna cara ini. You pun boleh guna cara ini, one by one, step by step, or ada step shortcut. 5 minit. Kalau ada soalan? Okey, ada 2 jenis annuity.
Okay. Iaitu satu ordinary annuity dan annuity due. Okay. Apa itu ordinary annuity? Apa itu ordinary annuity? And ordinary annuity, the payment happen or occur at the end of each period. At the end of each period. Ianya berlaku di sini. Ini tahun pertama. Ianya berlaku di sini. Ianya berlaku pada penghujung tempoh. Saya ubah sikit. Saya tukar diagram ini jadi lebih besar. Tengok lelua ya. Ordinary annuity. Ini setahun ya. Sorry. Okay. 2 tahun. Tahun kedua, tahun pertama dan tahun kosong. Ordinary annuity. Annuity happen at the end of the year. Of the period. At the end of the period. Let's say kalau katakan setahun tersebut ada Januari sampai Februari, the payment occur on December. The payment occur on December at the end of the period. Okay, at the end of the year. Boleh? Satu lagi apa ni? Aduh. Annuity due, sorry. Satu lagi adalah annuity due. Annuity due mana pen jap. Annuity due, the payment happen or the payment occur at the beginning of the time or at the beginning of the year. Kalau setahun tersebut ada January sampai December, the payment occur on January. Okay, the payment occur on January. Okay, the payment occur on January. Okay, saya ulang. This is annuity due. The payment occur at the beginning of the period. At the beginning of the year. Kalau setahun tersebut ada Januari sampai Disember, pembayaran tersebut berlaku pada bulan Januari tahun pertama dan berlaku pada bulan Januari pada sektor atau pada tahun yang kedua. Okay. Ini kita panggil dia annuity due. Okay. Kalau ianya berlaku, pembayaran ini berlaku pada penghujung tempoh, di sini berlaku pada Disember tahun kedua, ini yang kita panggil ordinary annuity. Ada dua jenis annuity, iaitu pertama present value annuity, formulanya ada di situ. Okay. Anda kalau table, anda tengok table yang ada PVIFA, present value interest factor annuity.
Dan yang kedua adalah future value annuity. Okay, formulanya. Dan juga table, you guna table future value interest factor annuity. Alright. Apa PMT ni, apa dia? PMT is the payment. Okay. PMT is payment. Okay, seperti yang saya cakap tadi, PMT is the payment. It can be payment in and also it can be payment out. Alright, I think that's all for today. Okay, contoh ni yang tengok dulu, kita akan buat pada hari hari Rabu. Okay, on Wednesday. Okay, any question? Hari ini kita belajar present value. Okay, kita dah tengok present value dan sedikit introduction annuity. Okay, saya ulang, you boleh tengok update group dekat online learning portal. Kalau ada, you dah decide which company you want to do your group assignment, please let me know. Dan juga saya dah upload video, teaching video di YouTube channel. Dan apa lagi? Berkaitan dengan pemilihan syarikat, pemilihan kumpulan group or companies tadi, use company. Okay, if there are no question, YouTube channel tengok mana? Ada dalam WhatsApp group, saya letak dalam WhatsApp group tadi. Dalam online learning pun saya letak. Okay. Nanti video hari ini pun saya akan letak dalam YouTube. Yes, quiz on Tuesday. One more thing, quiz, your very first quiz online, go to your portal, online learning portal. Di situ ada quiz. Okay. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. As usual, if you cannot scan the QR code, okay, if you cannot scan the QR code, please go to the WhatsApp group and Yes, sir. list down your name and matric number there. Okay, till then, see you on Wednesday. Thank you. Assalamualaikum.